Okey, Hilmi, start. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam saya ucapkan kepada rakan-rakan yang hadir. Ini merupakan webinar kami yang pertama daripada Movement of Monetary Justice. Movement of Monetary Justice adalah satu NGO yang memperjuangkan cuba memperbaiki, cuba melihat sistem monetary kita yang kita amalkan sekarang ini dari satu sudut yang lain, dan cuba kita berusaha untuk mencari satu penyelesaian pada masalah-masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang. Misi kami adalah untuk memberitahu umat tentang masalah dalam kefasadan sistem monetary yang kita amalkan sekarang, domestik maupun antarabangsa, yang tidak diketahui umum. Masalahnya sistem monetary ini, kalau diikutkan diberi apa yang telah diberitahu kepada kita, sangat kompleks sampai kita pun tak boleh faham, tapi sebenarnya amat mudah. Okey. Dan kalau kita tahu cara-cara bagaimana wang ni dicipta semua, seperti kata Henry Ford, jika rakyat tahu bagaimana wang dicipta, nescayalah akan ada riot the next day. Jadi malam ni bersama saya lah saudara Muhammad Zahid Abdul Aziz, dengan tajuk yang kita akan bawa malam ni ialah biawak hidup yang kita pikul. Dan biawak hidup ni adalah yang kita maksudkan adalah sistem monetary yang kita amalkan sekarang. Jadi sedikit maklumat mengenai latar belakang mengenai saudara Zahid, Muhammad Zahid. Beliau adalah Timbalan Pengurusi Pertubuhan Gerakan Keadilan Monetary, MMJ, Movement for Monetary Justice. Beliau bergiat dalam bidang sebelum di Bank Islam, 3 tahun di Bank Islam Arab Saudi, dan hampir 14 tahun sebagai pakar runding antarabangsa Muamalah Islam dan syarikat miliknya bernama Muamalah Financial Consulting, berbekalkan hampir 27 tahun pengalaman dalam industri muamalah Islam. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan serahkan webinar ini kepada saudara Zahid, dan dia akan bentangkan akan beri sedikit penerangan lah mengenai topik kita malam ni. Silakan. Terima kasih saudara Hilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Selamat datang kepada webinar pertama Gerakan Keadilan Monetary yang bertajuk Sistem Monetary Biawak Hidup yang kita pikul. Malam ni kami akan tumpu kepada memahami sistem monetary yang kita amal sekarang. Solusi itu memang ada, kami ada solusi itu. Tapi kami, kalau boleh, kami tak nak pergi lagi bersolusi, nak pastikan semua orang faham apa masalah yang kita hadapi. Kita sebenarnya umat Islam akhir zaman ni, kita legacy, kita terima banyak sistem. Banyak sistem yang kita tidak soal. Kita buka mata, kita tengok ada bank negara, hukum-hukum yang ada, jarang kita soal. Apabila kita tak soal, maka kita menghadapi masalah. Masalah yang kita tidak boleh keluar daripada masalah tersebut. Kita sebenarnya ialah umat terpilih yang telah diberi manual oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita dihidup dalam ruang lingkup legacy yang datang dari barat. Jadi sistem monetary barat, sistem undang-undang barat. Jadi apabila sistem yang tidak cocok dengan manual yang diberi oleh Allah SWT tu, dia akan punah, akan menjadi masalah kepada umat manusia. Jadi sama-sama Islam ke kafir ke, sama-sama kita menghadapi masalah tersebut. Mereka memang tidak ada rujukan lah. Tapi kita sebenarnya ada. Rujukan kita ialah kitab Quran, sunnah yang telah diberi oleh Allah SWT. Tetapi sistem pendidikan kita telah
Ke bahasa Inggeris dia brainwash lah. Kepala kita ni supaya kita tak terfikir tentang Quran dan Sunnah sebagai penyelesaian umat. Ya. Izinkan saya beri sedikit latar belakang sebelum kita pergi kepada topik spesifik ni. Saya kira umat Islam akhir zaman yang telah dijajah oleh Barat harus faham, harus kenal sejarah. Ya. Sejarah ini telah diungkap oleh kita sebagai satu nama yang begitu agung, ya, iaitu Profesor Said Muhammad Najib Al-Atas yang telah menulis buku yang bertajuk Islam dan Sekularisme. Buku ni saya kira wajiblah kita baca. Ya. Jadi Profesor Said Najib Al-Atas ni yang bermula kehidupan di pesantren di Indonesia telah menjadi seorang akademia terulung di dunia. Ya. Jadi beliau telah kaji dan beliau ungkap apa yang telah berlaku kepada umat Islam apabila mereka dijajah. Ya. Tapi sebelum kita cerita tentang penjajahan tu, biar saya cerita sedikit sebanyak tentang orang yang menjajah kita ni. orang yang telah menjajah kita secara fizikal, tetapi masih menjajah kita secara minda buat masa ni. Ya. Barat. Ya. Orang Barat ni pada abad ke-15, kita kena faham, Eropah diperintah oleh gereja. Gereja masa tu, zaman tu Katolik lah. Ya. Jadi pemerintahan gereja ni tidak disukai oleh rakyat Eropah. Jadi maka mereka bentuklah suatu revolusi dengan nama-nama yang memang terkenal lah. Nama seperti Robespierre daripada Perancis, Martin Luther daripada Jerman, John Eck daripada Britain. Mereka bangun dan jatuhkan kerajaan gereja. Dan mereka tubuhlah satu kerajaan yang mereka panggil kerajaan sekular. Ya. Kerajaan sekular ni maksudnya mereka beritahu bahawa kami sebenarnya masih Kristian, kami memang agama Kristian, ya. Tetapi kalau boleh kami nak Kristianiti itu hanya wujud pagi Ahad, ya. Kehidupan kami daripada Isnin sampai Sabtu, kami tidak mahu langsung unsur-unsur agama dalam kehidupan kami di dalam pemerintahan, perniagaan, hubungan sosial dan sebagainya. Kalau boleh tak maulah apa-apa unsur agama. Agama tu, Brother Zaid dah disekularkan lah kiranya. Ya, nak cerita sejarah ni, cerita sejarah macam mana orang Eropah disekularkan. Ya. Jadi mereka pisahkan agama mereka daripada kehidupan mereka. Ya. Dan yang menjadi masalahnya abad 1786 daripada datang ke sini. Tapi sebelum tu saya nak bercerita sikit tentang abad kegemilangan Islam. Abad kegemilangan Islam, the golden age of Islam, lebih kurang abad tu jugalah, abad 15 tu, di mana kita terajui dunia dalam sains, matematik, engineering, perubatan, segala-galanya kita mendahului dunia. Ya. Banyak nama-nama yang mereka sebut bunyi macam Eropah, sebenarnya ialah Arab. Contohnya Avicenna. Kalau kita baca tulisan-tulisan Eropah, dia akan rujuk Avicenna. Avicenna itu sebenarnya Ibn Sina, the father of medicine. Yeah? The father of algebra, the father of algorithm, the father of astronomy, the father of segala-galanya berkaitan saintifik ialah orang Islam pada abad ke-15. Mengapa? Sebab masa tu mereka menguasai kedua-dua dunia. Mereka faham Al-Quran, ya, mereka boleh bercakap bahasa dan mereka faham Al-Quran dan mereka faham subjek sains. Mereka menguasai dua-dua. Malah apabila mereka membuat apa-apa research berkenaan sains, mereka pergi ke kitab dulu, mereka pergi ke Quran dahulu. Ya? Jadi saya nak cerita tu sebab saya nak pastikan kita semua faham, ya, kita gemilang apabila kita memegang kedua-dua dunia.
Kita pegang Quran dan Sunnah dan kita pegang ilmu dunia. Itulah masanya kita syumul dan kita mendahului dunia. Apabila British datang ke Malaya, ya, mereka telah pisahkan kita daripada agama kita. Mereka jadikan dua channel, dua saluran, yang pendidikan syariah dan pendidikan dunia. Ya. Sudahlah mereka pisahkan. Dia pernah ikut model mereka. Model mereka ada priest, ada yang bukan priest. Jadi dia pernah buat model yang sama. Kita pun terikutlah, kita dijajah. Ya. Tapi bukan setakat itu. Kebencian mereka kepada agama ialah hingga sampai setiap subjek di universiti mereka buangkan semua sifat-sifat ketuhanan. Maksudnya subjek yang mereka mengajar kat universiti ialah subjek yang berpaksi kepada dunia tanpa Tuhan. Malah Descartes dan beberapa lagi intelek Eropah masa itu mengutarakan pahaman bahawa dunia ni tidak ada pencipta. Maka di atas dasar itulah subjek-subjek ibarat universiti ditubuhkan. Dia apa masalahnya? Masalahnya kalau dia khususkan subjek itu di sana, tak apalah, dia bawa ke Malaya 1786. Datang ke Malaya, yang pertama dia pisahkan agama kita daripada pada dua sistem pendidikan. Kalau zaman dulu, ya, boleh tanya dengan Profesor UKM, ya, zaman sebelum British datang, ya, selepas Tok Guru ajar kitab Tauhid, Tok Guru buka kitab matematik, kitab sains. Zaman dulu, ya. Tapi bila British datang, dia specializekan orang syariah dan dia specializekan orang dunia. These two never meet. Jadi bila dua ni tak bercantum, maka di situlah kelemahan umat di akhir zaman. Ya. Itu secara sedikit sebanyak sejarah supaya kita boleh faham di mana kita buat masa ini. Ya. Jadi memang kita harus bercita-cita untuk kembalikan menjadi satu umat yang syumul. Ya. Mengapa saya bercerita ni? Saya bercerita ni sebab daripada keadaan itulah timbulnya sistem monetary yang kita sedang amali sekarang. Walhal kalau kita rujuk surah Al-Baqarah ayat 279, antara lain fa'auzubillah minasyaitonir rajim fa'zanu biharbin minallah wa rasul. Allah istilah perang terhadap pengamal riba. Ya. Kalau anda fikir tentang ekonomi kita, fikir tentang perbankan kita, fikir tentang bank pusat kita, anda akan sampai kepada satu pahaman bahawa kita sebenarnya lah pejuang riba. Ya. Kalau kita tanya apakah jawapan bank pusat kita untuk membantu kerajaan di dalam masa COVID-19 ini, jawapan dia adalah kita akan turunkan kadar faedah. Astaghfirullahaladzim. Cuba kita tenung sejenak. Ya. Jawapan kita ialah satu jawapan yang bertentangan dengan surah Al-Baqarah ayat 279. Tanpa segan, tanpa silu, tanpa malu. Jawapan kita untuk menyelesaikan masalah ekonomi Islam di akhir zaman ialah untuk turunkan kadar faedah. Baik. Di dalam keadaan beginilah kita harus faham dari mana datangnya sistem monetary kita ni. Ya. Jadi okey, baik, saya akan mula kalau dibenarkan, kalau dah faham sedikit sebanyak background, saya akan mula presentation saya, ya. Okey. Baik. Kalau ada apa-apa soalan, sila post, ya, dalam Facebook tu ataupun dalam Zoom ni, dan kita akan cuba jawab selepas presentation ini. Kehidupan makin sempit. Saya rasa perkara ini bukan perkara baru lah. Saya rasa daripada awal, daripada saya kecil sampai ketua ni, tak pernah ada dalam keadaan yang tidak sempit. Orang tidak pernah bersungut tentang harga barang.
Harga barang, harga yang tak henti naik. Saya yang biasa membesar di Lenggong Perak. Saya ingat lagi masa saya budak duduk dengan nenek saya. Roti canai 15 sen. Ya. Jadi saya sebut itu pun cukup lah ya. Kita faham ya apa yang sedang berlaku sekarang. Masa saya baru balik kerja dulu, saya belajar juga di luar negara. Balik tahun 82, saya mula bekerja di Malaysia sebagai pegawai bank. Di dekat Jalan Melaka. Di situlah kita boleh makan tengah hari. Itu banyak warung-warung makcik ni. RM1.50. Ya. Maknanya sepinggan nasi, toge, ikan goreng. RM1.50. Tadi isteri kata kita cutilah hari ni. Mak saya pergi kedai mamak. Pergi kedai mamak. RM9. Ya. Itu bayangkan harga macam tu kepada budak-budak sekarang. Macam yang kerja di 7E, ya, 7-Eleven, kita tengok gaji asas RM700. Ya. Dan juga kita tengok graduan-graduan yang baru yang dapat kerja. RM1,500, RM2,000. Ya. Saya yang balik daripada luar negara yang bekerja kat Malaysia ni, gaji saya 82, 1,200. 1,100, 1,200. Itu dia 82, 28 berapa tahun je. 82. Sam engineering boleh kira. Lebih kan 30 tahun lebih ya. Harga gaji graduate sekarang RM1,500, RM2,000. Saya beli kereta Ford Laser hatchback. Ford Laser hatchback ni yang otai-otai ni tahulah bentuk dia. Orang sekarang ni mungkin dia tahu Myvi je. Tapi zaman dulu dia tahulah hebat tu. Baru ya 1.4 tahun 1982, RM14,000. Saya tidak beli rumah lagi, tetapi di Taman Tun rumah teres RM60,000. Jadi anak-anak kita sekarang yang mula bekerja dengan gaji RM2,000. 1.3 punya kereta kalau tak silap saya lah. Kalau tak 50, 80. Brother Zahid. Ya. Maaf, dulu RM60,000 saja rumah. Sekarang RM600,000 Itulah. Jadi bayangkan. Betul. Bayangkan ya. 82 gaji saya RM1,200, kereta RM14,000, rumah RM60,000. Budak-budak sekarang gaji RM2,000 lah, kita beri dia RM2,000. Rumah kereta RM50 to RM80,000, rumah RM300,000, RM400,000, RM500,000 pun ada. Ya. Jadi apa yang telah berlaku sekarang? Inilah perjuangan kami. Perjuangan kami lah untuk anak muda dan juga makcik-makcik yang kita jumpa di pasar pagi yang membeli seekor ikan kembung. Tak percaya? Tak percaya, pergi. Zaman COVID ni tak adalah. Dulu pasar pagi Shah Alam, duduk perhati tengok. Ada makcik yang datang, dia mampu beli seekor ikan kembung. Pendapatan mereka dah lah sikit. Tetapi kuasa beli pula dicuri oleh orang yang terlalu kaya. Ya, baik, saya akan bercerita. Harga rumah di luar impian anak muda. Dulu, alhamdulillah lah kami balik daripada luar negara boleh beli rumah. Sekarang ni ada satu istilah dia berpanggil sandwich family. Ya? Keluarga sandwich. Keluarga sandwich ni maknanya dalam rumah tu ada atuk, ada anak, ada cucu. Sebabnya anak dah tak mampu keluar membeli rumah. Ya? Kelulusan universiti pun tidak menjamin kerja. Pengangguran graduan menjadi-jadi. Ya? Saya dipahamkan secara tidak resmi yang graduan yang menganggur di Malaysia ni sebanyak 500,000. Dan ini bukan masalah Malaysia, ini masalah dunia. Di negeri China 2 juta, Indonesia 1 juta, Filipina 1 juta. Semua ini ada kaitan dengan sistem monetary. Ya? Lepasan sekolah ni ialah terlalu sedih. Kita nak cerita tentang kemampuan mereka untuk memberi makan kepada keluarga mereka. Ya? Kita biasa juga dengar pelajar universiti makan sekali sehari.
Ini kalau tak percaya boleh pergilah selidik tengok ya. Yang saya faham mereka ni makan nasi sekali sehari. Bila malam tu makan biskut lah. Sebab itu yang dia mampu. Ya, dia nak tulis, nak minta duit daripada kampung pun mak ayah tak ada duit. Jadi dia hidup atas apa yang dia dapat. Yang jadi maka mereka makan satu hari sekali sehari. Dan mi segera ni, mi segera menjadi makanan harian lah. Kita tahu mi segera ni banyak apa tu wax ya, apa dalam bahasa Malaysia apa tu dipanggil lilin ya. Dan kita diberitahu apabila kita makan sebungkus mi segera, kita perlu sehari 2 hari untuk nyah buang lilin tu. Anak-anak kita membuat mi segera untuk menjadi makanan harian mereka. Ya, ini pun ada kaitan dengan sistem monetary. Keluarga tiada simpanan untuk kecemasan. Ini biasalah. Kita dah tengok dalam video, dalam WhatsApp, zaman COVID ni, satu keluarga duduk di bangku, di bawah pokok, buntu. Anak ada seorang buntu nak cari duit untuk bagi mereka makan. Ya. Muflis kad kredit. Yang ni terlalu sedih lah. Yang ni pasangan muda ni sebenarnya nak beri hidup keluarga pun susah. Sebenarnya mereka bila mereka mula bekerja, gaji mereka B40, ya, tapi ada anak susu apa semua. Jadi mereka pun cubalah untuk survive, ya. Tapi pihak bank ni pula datang sualah kredit kad, bawah hidung mereka. Mereka tolak. Tapi lama kelamaan duk sua je dan kecundang mereka pun ambil lah kredit kad. Ya. Sebab semua harga di luar kemampuan mereka, maka lambat laun kredit kad pun mereka tak terbayar. Bila mereka tak terbayar, maka mereka disaman menjadi muflis oleh bank. Ya. Dan keluarlah suatu jawatan kuasa daripada bank negara mengatakan, ini salah awak ni. Awak tak pandai mengurus wang. Betul lah, tapi ambillah kira environment mereka tu. Janganlah persalahkan mereka sahaja. Ya. Okey, bila kita bincang tentang masalah ni, banyak perkara yang kita tuduhlah. Yang pertama, cukai. ASST lah yang menyebabkan kita menderita. And then menuduh kerajaan, itu perkara biasalah, tak kira lah kerajaan BN ke kerajaan PAS ke PN ke, kerajaan ni tak cekap. Inilah sebabnya. Tapi kalau gitu kita fikir, maknanya daripada merdeka sampai sekarang kita tak pernah ada kerajaan yang cekap lah, ya? Kalau itu keadaannya. Yang ni saya tertarik baca kalau kita baca dalam majalah perniagaan Inggeris, ya, yang keluaran tempatan, dikata ni graduan kita ni dia penguasaan bahasa Inggeris dia kurang. Sebab itulah dia tak dapat kerja. Jadi sebab kita pun anggap mereka pakar, kita pun setujulah. Tapi cuba tanya mereka, yang di China tu 2 juta, yang di Indonesia 1 juta, yang di India tak tahu berapa juta. Mereka ni sebab bahasa Inggeris kurang juga ke? Adakah 2 juta unemployed graduate di China menguasai bahasa Inggeris dan dapat kerja? Jadi saya nak bagi tahu, janganlah buat simpulan macam ni. Ya. Simpulan macam ni, simpulan tak cerdik lah. Walaupun menganggap diri sebagai intelek. Maaf ya, saya kadang-kadang saya terasa juga. Ya. Okey, jadi masalah yang kita hadapi ni tidak pernah dituju kepada sistem monetary. Saya akan terangkan apa dia sistem monetary itu, jangan risau. Ya. Jadi malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, Movement for Monetary Justice, gerakan keadilan monetary akan letak segala pertuduhan di atas sistem monetary yang kita amal. InsyaAllah kita akan ungkap satu persatu kedurjanaan sistem sekarang dan kita akan dedahkan sebab dan akibatnya. Baik, apabila saya bincang tentang sistem monetary, maksud saya lah wang, ya, wang yang dalam poket anda tu, dan kami akan beritahu kepada anda ada lagi satu jenis wang yang anda tak tahu. Kalau sebut wang, yang anda perasan yang di dalam poket lah. Ya, tapi ada lagi satu jenis kami akan cerita. Ini menarik ni, surprise.
Jadi dia Hilmi, selalu orang kata kalau tercipta banyak wang baguslah kan. Orang banyak duit kan. Tapi masalah bila tercipta banyak wang, di situlah terkesannya orang miskin ya. Kita akan Betul. Dan ini yang tak diajar di sekolah ni. tak diajar di sekolah. Betul, tepat sekali Brother Hilmi, tepat sekali. Jadi saya harap kalau ada pendidik di sini cuba amatilah apa yang kami nak cerita ni. Sebenarnya di sekolah dan di universiti pun banyak subjek yang sekarang sudah kurang tepat, terutama di dalam degree ekonomi. Ya, saya akan terangkan. Baik. Jadi apa yang kita anggap sebagai wang harus menjadi perantaraan pertukaran. Kita membeli belah, ya, kita tukar wang barang. Tapi pada masa yang sama, kalau kita tersilap pilih wang ni, ia akan menjadi beban pada kehidupan kita dan ia akan menjadi beban kepada negara dan agama. Ya. Jadi malam ni memanglah saya nak fokus kepada isu wang ni saja supaya semua satu Malaysia adalah faham. Ya. Antara bentuk beban yang kita tanggung kalau kita tidak ubah sistem moneteri kita sekarang ialah yang pertama, penglebaran jurang miskin kaya. Antara yang kaya dan miskin di Malaysia makin lebar. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Surah Al-Hajj ayat 7 ya, mengatakan mafhum, ya, janganlah kekayaan itu berkisar hanya di antara orang kaya bersama kamu. Itu perintah, ya. Itu perintah Al-Quran. Bagaimana kalau kita amalkan satu sistem yang mewajibkan penglebaran jurang miskin kaya? Itu yang kita sedang amal sekarang. Sebab kita tak pernah berfikir, kita jarang menyoal. Kita sedang amal suatu sistem yang mewajibkan yang kaya jadi bertambah kaya, yang miskin menjadi bertambah miskin. Bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 7 kalau tak silap saya. Ya. Dan kita tahu sistem wang yang kita amal sekarang ni mencuri kuasa beli rakyat. Yang paling teruk ditanggung oleh rakyat marhen. Ya. Dahlah pendapatan dia tu tak sebanyak mana. Tetapi sistem tetap hari-hari tetap akan mencuri kuasa beli sehingga apa kalau dia pernah beli sejumlah barang pada suatu masa dahulu, gaji dia tidak lagi mampu membeli perkara yang sama. Ini sebenarnya pencurian. Ya, apa hukum pencurian di dalam Islam? Ya. Dan harga inflasi itu kita panggil inflasi umum. Dan lagi satu, inflasi gelembung. Harga rumah. Rumah kita dah bincang. Kita dah terangkan. Dan lagi satu, pengangguran graduan dan anak muda. Ialah satu ciri wajib sistem sekarang. Saya rasa antara kita ni ada anak yang baru lulus, baru keluar universiti. Saya dulu biasa mengajar di PMB, Unemployed Graduate Scheme, di mana kita cuba bagi mereka sedikit motivasi dan sedikit tips macam mana dapat kerja. Sekali saya ajar 60 orang unemployed graduates. Dan sebahagian daripada mereka ni ialah harapan ibu bapa untuk keluar daripada perangkap kemiskinan. Apa mereka keluar universiti, mereka tak mampu cari kerja untuk membantu ibu dan ayah di kampung. Ya. Di dalam keadaan yang begitu rumit macam ni, yang dijual oleh bank ialah hutang. Kemana saja tuan-tuan pergi, akan ada pegawai bank yang cuba jual hutang. Cuba kita tenung sejenak. Ya.
adakah ini satu perniagaan? Menjual hutang? Ya. Janganlah kita terikut-ikut sangat dengan kebiasaan. Tapi cuba kita tanya soal asas. Adakah hutang suatu bisnes, satu perniagaan? Jadi kredit kad lah Brother Zaid, contohnya Kredit kad, personal loan, dan seumpamanya lah, Hilmi. Dan lagi satu yang kita tak perasan, ya, apabila kita mengamal dan kita menyokong sistem sekarang, secara tidak langsung kita sokong sistem monetary antarabangsa. tanpa sedar. Tanpa sedar. Yang ini cerita lain. Jadi yang ini mungkin sesi lain pula, ya. Tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Direct, ya, sebelum kita cerita mengapa saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Amerika Syarikat membeli kelapa sawit kita dengan mencetak keping-keping kertas hijau. Itu hakikat dia. Kita dengan penuh usaha mengeluarkan 1 tan minyak sawit. Mereka beli dengan mencetak kertas hijau yang dipanggil US dollar. Memang mereka cetak. Presiden mereka mencetak US dollar ni 13 bilion tiap-tiap bulan. Mengapa mereka boleh buat demikian? Sebab wang mereka diiktiraf sebagai wang antarabangsa. Apa makna tu? Maknanya, bila katalah ringgit, katalah duit kita ni duit antarabangsa lah, yang diguna semua orang. Orang nak berniaga kena cari ringgit, India nak ekspor ke China kena cari ringgit, nak hantar anak belajar cari ringgit, melancong cari ringgit. Tuan-tuan, kita boleh cetak ringgit tu tanpa dunia tahu. Sebab permintaan tu sentiasa wujud. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Amerika Syarikat sekarang. Bab-bab Yahudi tu saya akan terangkan kemudian lah, ya. Tapi hakikatnya Amerika mencipta duit untuk membeli barang dunia. Itu hakikat dia. Jadi selagi kita terus mengamalkan sistem ini yang menjadi tonggak kepada sistem antarabangsa, kita memperkayakan Yahudi. Ini satu subjek yang menarik ni, Brother Zahid. Kita kena buat sesi khas untuk ni. Kita buat sesi khas, ya. Ya, insya-Allah, ya. Jadi menyokong sistem monetary sekarang memperkukuhkan kekuatan musuh Islam di peringkat antarabangsa dan membenarkan mereka mengkucak kaca negara Islam dan menakluk dan mengancam Palestin dan Al-Aqsa. Surah Al-Baqarah ayat 279. Saya rasalah tidak merujuk kepada interest on a housing loan. Ia merujuk kepada Palestin dan Al-Aqsa. Baru-baru ni menantu Trump telah dengan mudah umum bahawa Jerusalem akan menjadi ibu negara Israel. Mengapa dia boleh buat demikian? Sebab kekuasaan keuangan. Jadi kalau kita belum faham benda ni, tolonglah faham. Ya, tolong faham dan tolong perjuangkan kebenaran. Janganlah terima sangat pendapat-pendapat yang tidak dalam dia punya penjelasannya. Ya. Akhir sekali sistem monetary ini bermakna kita mengancamkan kecurian Al-Aqsa dan Palestin. Fa'zanu biharbim minallah wa rasulih. Inilah sebabnya Allah istilah perang pada pengamal riba. Tolong faham. Ya? Perkara ni perkara yang sangat mustahil. Kalau kita entengkan benda ni, sebab kita tak faham, bagaimana kita nak jawab di mahsyar nanti. Ya? Baik. Punca kepada persamaan ialah yang apa yang saya rujuk sebagai sistem monetary, itu sistem wang. Ya? Sistem wang dan sistem perbankan yang berdasarkan hutang. Ini satu perkara juga ni.
Kita belajar muamalat ni, kita belajar muamalat. Apakah kaedah fiqh yang paling utama dalam fiqh muamalat? Ustaz-ustaz, tuan-tuan akan beritahu satu kaedah yang dirujuk sebagai aghonom bi aghorum. Maknanya dalam bahasa Inggeris, rewards come with risk. Laba hanya boleh didapati dengan risiko. Tapi apa yang kita ajar, apa yang kita diajar dalam sistem perbankan kita amal sekarang? Kita sedang mengamal rukun Yahudi, bahawa risiko itu adalah satu benda yang paling benci dalam dunia ini. Walhal kaedah fikih kata tak ada risiko, awak tak layak untuk mendapat laba. Bagaimana kita ada risk management? Kita burukkan perkataan risiko tu sehingga kita nak satu perniagaan yang kosong risiko. Itulah dia panggil sistem pinjaman Yahudi. Kosong risiko. Itu yang kita nak. Itu yang sedang diamal oleh bank sekarang. Brother Zahid, termasuk bank Islam ke? Itu. Ini soalan yang sensitif ya. Tak apa, kita teruskan. Soalan yang sensitif. Soalan yang sensitif. Okay, tak apa, kita teruskan. Melainkan ya, sebab Hilmi jawab, saya pun kena jawab soal, kena jawab lah. Melainkan bank Islam mengamal kemudahan mudharabah dan musyarakah, perkongsian untung dan rugi, maka boleh dikatakan kesannya tidak jauh lah daripada apa yang kesan yang datang daripada perbankan konvensional. Ya, tak apa, kita tak mau pergi ke situ. Nanti ada orang yang sensitif. Kita tak mau sentuh langsung bab tu, kita nak cakap tentang kedurjanaan sistem ni. Kalau boleh terima kedurjanaan sistem ni, mungkin mereka akan berpindah paradigma untuk menyoal. Tapi sekarang ni tak boleh. Sekarang biar kita buktikan dulu ya. Apakah maksud wang fiat? Masalah wang fiat ni ialah dia minum sikit ya. Dia tidak bersandar kepada ain, intrinsic value. Kelebihan emas dan perak sebagai wang ialah ia satu perkara yang tidak boleh dicipta. Apabila perkara wang tak boleh dicipta, jumlah dia terhad. Apabila jumlah terhad, tidak berlakulah inflasi dan pencurian kuasa beli. Masalah duit kertas ni, Allah. Money sekarang ni, Zaid, duit kita tak disandarkan dengan emas lah. Banyak orang yang sangkakan dia disandarkan dengan emas. Betul. Banyak orang definitely not. Memang duit kita tidak bersandar kepada apa-apa masa ni. Hanya bersandar kepada US dollar. Dan US dollar bersandar kepada kosong. Jadi sebenarnya duit kita bersandar kepada kosong. Ya. Cuma kertas, kepingan kertas semata-mata. Ya. Jadi, itu wang fiat. Dan perbankan sekarang memang tidak ada langsung lah kemudahan. Saya boleh beritahulah, saya dulu pun kerja dengan Bank Islam ya. Yang dikatakan mudharabah dan musyarakah ni, equity Islamic banking ni mungkin 1%. 99% ialah kemudahan berdasar kepada hutang. Kemudahan yang berdasar kepada perkongsian untung rugi 1%, satu dunia. Ya? Jadi sama ialah. Ya? Okey, jadi soalan seterusnya, pada Hilmi ada situ ke tu? Ialah dari mana datang wang? Dah ada pun peserta yang bertanyakan je, Brother Zahid. Soalan dia apa tu? Macam mana how bank create money? Dah ada orang tanya dah. InsyaAllah, sabar. Kita akan datang ke situ. Kita beberapa slide saya lagi ya. Okey. Ia bermakna dari mana kita nak bicara malam ni, dari mana datang wang, siapa yang menciptanya, adakah jumlah wang itu kekal atau dan tidak berubah, ataupun jumlah wang itu turun naik. Ya. Jawapan yang dipercayai oleh masyarakat kebanyakan ialah wang dicipta hanya oleh bank negara. Jawapan kita tidak benar. Yang kedua,
jumlah wang kekal. Tidak berubah. Jawapan kita tidak benar. Yang disangka wang kita bersandarkan emas. Semestinya tidak benar. Ya? Jadi anggapan-anggapan ini ialah semuanya tidak betul. Malam ni kita nak bercerita tentang keadaan sebenar. Ya? Wang fiat ni kita dah bincang. Perbankan berdasarkan hutang kita dah bincang. Okey, jawapan kepada soalan brother ke sister Hilmi yang tanya tu. IMO dia punya nama singkatan nama je, IMO, so tak pasti. Baik, kita akan jawab soalan saudara kita ya. Bagaimana sistem monetary, yakni sistem ciptaan wang yang kita amal sekarang mengakibat terlalu banyak kedurjanaan. Kita akan rujuk kepada situ. Jadi sekarang bagaimana sistem ni menghasilkan begitu banyak kedurjanaan? Jawapannya ialah disebabkan penciptaan wang yang terlalu banyak, melebihi peningkatan jumlah barang dan khidmat dalam negara kita. Kita bayangkan satu negara, ada jumlah barang, jumlah khidmat. Itu ada jumlah wang. Katakanlah jumlah wang ni kita penaikkan 4 kali ganda. Tanpa naiknya jumlah barang dan khidmat, akan berlaku inflasi kan? Itulah yang sedang berlaku di dalam sistem yang kita amal sekarang. Tanpa kita sedar, ada satu pihak di dalam negara kita yang mencipta wang sewenang-wenangnya tiap-tiap hari. Oleh yang demikian, penciptaan wang oleh mereka ini menghasilkan inflasi dan mencuri kuasa beli kita. Jadi soalannya siapa dia dan mengapa terlalu banyak wang dalam negara? Saya nak beritahu kepada tuan-tuan pelan-pelan ya, harap boleh hadam ya. Negara kita sebagaimana negara lain di dunia ini telah menswastakan penciptaan wang. Ya. Ini soalan mengejut Hilmi ya. Ni tergamam ni dengar, ramai yang tergamam makan. Tergamam. Wang dicipta oleh pihak swasta. Betul ke movement for monetary justice ni? Betul. Betul tuan-tuan. Wang di negara kita dicipta oleh pihak swasta. Pak masa ni bukan kerajaan. Bukannya bank negara. Duit kertas yang tuan-tuan ada dalam purse, dalam wallet tu merupakan 5% sahaja daripada jumlah wang di dalam negara. 95% wang ialah wang yang dicipta oleh bank dari atas angin. Dan wang ni yang dicipta oleh bank ni bukan dalam bentuk kertas dan shilling ya. Dia dalam bentuk nombor. Okeylah, saya terangkan macam mana ya. Tapi sebelum tu let's go through movement monetary justice dan juga NGO yang seangkatan satu dunia memberitahu kepada masyarakat mereka bahawa bank mencipta wang dengan meletak nombor dalam akaun anda. Ya, bukan kami saja ya, satu dunia. Positive Money di Amerika, di UK, Positive Penga di Sweden, Monetative di Jerman, ya. Semua sedang memberitahu rakyat mereka sekarang ni wang negara ialah 55% dicipta oleh bank dalam bentuk nombor. Ya. Okey, macam mana tu? Baik. Saya rasa ramai antara anda ada anak yang belajar di MRSM contoh ya, dan kita pun hantar duit melalui ATM. Yang berpindah tu nombor ya tuan-tuan ya, bukan kertas ya. Kertas tak sampai Tanjung Malim, Lenggong ke apa. Nombor. Ya. Dan kita juga membayar elektrik kepada TNB guna internet banking. Ya. Kita isi password apa kita klik saja, nombor tu berpindah daripada akaun kita pergi kepada TNB. Nombor juga ya, bukan kertas ya.
kepada yang ada syarikat tu yang membayar atau menerima cek atau membayar benda yang kita beli dengan buku cek, ya, apabila bank terima cek anda tu, dia akan pindah nombor daripada akaun anda kepada akaun penerima cek. Inilah wang bentuk baru, nombor-nombor dalam akaun bank, yang merupakan 95% pada wang di Malaysia. Okey, saya tahu ini perkara ni memang kita nak hadam ni susah. Kalau tuan-tuan tak faham pun tak mengapa, sebab profesor di universiti pun susah nak terima ni. Ya, tapi ini hakikat dia. Ya. Baik, semasa saya bekerja dengan Bank Islam dulu, antara tugas saya ialah mengatur pembiayaan besar lah. Antaranya KLIA, sukuk KLIA. Ya. KLIA ni jumlah nak bina KLIA ni jumlah dia 8 bilion ringgit. Masa tu saya mengetuai jabatan di Bank Islam yang mengatur sukuk 4 bilion untuk membina KLIA. Jadi apabila kita berjaya, tapi yang joke, nak cerita lah sikit joke yang saya selalu bila tanya student, saya beritahu student saya, oleh kerana kami mencari 4 bilion sukuk, ini bermakna runway di KLIA itu 50% ialah halal runway. Ya? Jadi kena tanya saya runway yang mana, saya akan beritahu. Itu joke, jangan marah joke. Ya? Baik. Jadi kami alhamdulillah kami berjaya mengumpul 4 bilion untuk diserahkan kepada KLIA. Tuan-tuan bayangkan, ya, kalau kita serahkan dalam bentuk kertas, ya, agaknya berapa lori yang nak bawa ke KLIA. KLIA Berhad, ya, KLIA Berhad, nama syarikat yang memiliki KLIA. Bukan duit kertas, ya, duit nombor. Jadi apa yang berlaku ialah nombor berpindah daripada bank-bank yang membiayai KLIA ni berpindah kepada akaun KLIA. 4 bilion berpindah. Ya. Apabila KLIA mengguna wang tu untuk bayar kontraktor dia, yang clear the land, yang buat bangunan dan sebagainya, saya biasa tengok dulu, saya semasa belum siap lagi. Memang tak percayalah. Tengok KLIA sekarang masa memang tak percayalah. Ya. Semua orange. Ya. Apabila mereka membayar kontraktor, ya, yang pindah ialah nombor juga. Bila nombor tu sampai kepada kontraktor, dia bayar gaji engineer dia, yang pindah tu nombor juga. Bila engineer ni bagi duit dekat isteri dia beli barang kat Shopee, yang berpindah tu nombor juga. Jadi harap tuan-tuan boleh nampak, ya, wang jenis baru ni nombor. Ya, daripada KLIA, nombor, pergi ke kontraktor, pergi ke pekerja, pergi ke Shopee, dan Shopee datang balik ke kerajaan bayar income tax, bayar tax, nombor juga. Jadi harap tuan-tuan boleh nampak sekarang, ya, wang jenis baru ialah nombor. Okay? Baik. Apa masalahnya? Masalahnya nombor-nombor ni tidak bersandar kepada apa-apa. Nombor-nombor ni wujud apabila bank memberi pembiayaan. Baik, dia ada dua cara, ya, dua cara macam mana nombor ni boleh wujud. Ada dua. Satu dia panggil perbankan reserve pecahan. Dalam bahasa Inggeris dia fractional reserve banking. Yang kedua, wang baru tercipta apabila bank membuat pinjaman. Yang nombor dua ni mungkin susah sikit nak faham. Baik, kita pergi ke nombor satu. Ini mudah sikit nak faham. Perbankan reserve pecahan. Baik. Kita percaya apabila kita letak wang dalam bank meminjam duit kita kepada orang lain. Baik. Mari kita bayangkan yang ada cuma Bank Islam lah contohnya. Ya. Encik Ahmad simpan RM1,000 dalam Bank Islam, dia dapat kad ATM. Ya, dia boleh pergi ATM mana-mana, dia jolok je dia dapat duit. Ya. Bank Islam kemudian pinjam 900 kepada Encik Badrul.
Encik Badrul pula dapat 900 tu dia letak balik kat bank Islam, dia pun dapat kad ATM. Bank Islam pinjam 800 kepada Encik Khairil. Dan Encik Khairil buat perkara yang sama, dia letak balik 800 dalam bank Islam, dia dapat ATM. Baik, kalau kita berhenti setakat itu, setakat ni, Encik Ahmad ada kad ATM, dia percaya dia boleh belanja RM1,000. Encik Badrul pun ada kad ATM juga. Dia percaya dia boleh belanja 900. Encik Khairil dengan ATM kad dia percaya dia boleh belanja 800. Duit asal Encik Ahmad letak tu RM1,000 je. Jadi dari mana datang 900 campur 800 ni? Inilah magic trick yang dilakukan oleh bank. Mengapa? Sebab bank tahu anda sekalian tidak akan pergi serentak pada bank dan tuntut keluar wang. Jangan ya. Jangan besok saudara buat pula. Kalau saudara besok beratur depan bank-bank mana dan tuntut untuk keluarkan wang, tidak ada duit tu. Sebab mereka percaya, mereka melalui pengalaman dia tahu, kami perlu simpan sikit je duit kertas. Orang tak akan datang. Oleh sebab perkara itu, mereka boleh cipta duit daripada atas angin. Contoh yang saya beri itu, RM1,700, 900 campur 800 adalah duit yang dicipta oleh bank daripada atas angin. Berdasarkan RM1,000 yang mula-mula diletak oleh Encik Ahmad. Dan kita boleh bukti duit RM1,000 yang diletak sebagai deposit, bank boleh cipta RM9,000 menjadi RM10,000 duit tu. Bank cipta duit atas angin tanpa bersandar apa-apa, jadi RM10,000. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau duit yang kita deposit RM1 bilion, bank boleh cipta 9 bilion menjadi 10 bilion berkisar di dalam masyarakat. Tidakkah itu menghasilkan inflasi? Inilah benda yang mencuri duit yang dimiliki oleh makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tidak ada duit, tidak banyak pendapatan. Perkara inilah yang mencuri kuasa beli mereka. Akibatnya, bila terlalu banyak wang di dalam masyarakat, maka harga barang akan naik. Bila harga barang naik, penjual naik barang. Penjual naik barang, kita ni yang gaji tetap, gaji sikit ni, harga barang akan naik. Begitulah kesannya bank mengaut untung dan kita terkesan dengan tindakan Jadi, ini. Razai, boleh saya kata tak, sebenarnya bukan barang yang naik harga tetapi wang yang hilang nilainya, susut nilainya. Betul. Itu betul. Itu pahaman terbalik terbalik. Betul. Kaedah kedua ni ialah bank mencipta duit baru apabila dia memberi pinjaman. Yang ni mungkin susah sikit nak faham, tapi sebelum tu saya nak beritahu lah. Bank cipta duit baru ni adalah satu perkara yang telah disahkan oleh Bank of England, Bank Negara England, Federal Reserve, Bank Negara Amerika Syarikat, dan Bank Pusat Eropah. Jadi benda ni benda sah yang berlaku. Jadi senang macam inilah kita nak faham. Kita bayangkan kita biasa siram pokok Kita biasa siram pokok mengguna kita panggil hose Hilmi, hose dalam bahasa Malaysia apa hose juga kan? Yang kita buah kat pipe tu air keluar tu, hose kan? Hose lah. Baik. Bank getah lah. Bank ni seolah-olah dia ada hose yang keluar duit. Jadi di mana dia hala hose tu, di situlah duit keluar. Jadi saya nak terangkan menggunakan accounting mungkin ramai tak faham. Tapi biasanya macam ni. Saya apabila sesuatu bank ditubuh
Saya cuba explain, mungkin boleh faham. Saya baru ni ada buat cadangan kepada nak tubuh Bank of Kelantan. Saya tak malu nak bercerita lah. Sebab bank ni kalau kita faham tuan-tuan, dia pergi ke Kelantan. Dia kutip deposit daripada orang kampung, budak sekolah. Ni deposit betul ni, deposit betul. Jadi dia kutip sejumlah deposit. Dengan jumlah deposit tu, dia boleh cipta wang atas angin 4 kali ganda. Yang ni orang tak faham ni. Bila dia kutip, contoh dia kutip 1 juta, dia kutip 1 juta duit betul. Dia boleh buat pinjaman atas angin 4 juta. Ini cara accounting dia. Tapi masalahnya kalau Bank Kuala Lumpur yang pergi ke Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, bila dia dapat 1 juta daripada orang kampung dan juga daripada kanak-kanak sekolah, yang 4 juta tu untuk beri pembiayaan kepada orang yang nak buat kondo di Kuala Lumpur. Tuan-tuan nampak tak? Saya nak tubuh satu bank di mana 4 juta tu dilabur di Kelantan. Tapi belum berjaya lah. Harap tuan-tuan doa lah. Ya. Sebenarnya kalau Kelantan tak mau, saya boleh saja Bank of Sabah ke, Bank of Perak ke, Bank of Terengganu hubung saya lah. Ini satu dia panggil public banking. Ya. Public banking di mana wang tu dihala kepada negeri ataupun tempat di mana ia dikutip. Masalah sekarang ni, Bank Kuala Lumpur pergi ke Kota Baru, pergi ke Perlis, pergi ke Kota Kinabalu, duit tu dia bawa balik ke Kuala Lumpur. Yang membangun Kuala Lumpur. Ya? Tapi tak apalah, itu orang kata side topic. Jadi harap saudara kita semua dah boleh faham ya, macam mana bank cipta duit. Ya. Hilmi, ada apa soalan tak daripada kita punya tetamu kita? Adakah mereka faham apa yang saya telah ada saudari Faridah bertanya, bank negara ada ke reserve emas? Ada simpan reserve emas ke? Itu soalan yang ada dah saudari Faridah bertanya. Okey, baik. Pada suatu masa dulu dunia ni bersandar kepada gold standard ya. Gold standard. Apa makna tu? Ni betul. Zaman tu kalau tak silap saya 1900 sampai 1972 lebih kurang. Setiap negara ada simpanan emas dia. Duit yang dicipta ialah bersandar kepada emas tersebut. Tetapi pada tahun 1972, satu Presiden Amerika yang bernama Presiden Nixon telah membuat satu kejutan. Ya. Selepas Perang Dunia Kedua, ada satu perjanjian dipanggil Bretton Woods. Di mana semua negara berjumpa di satu bandar kecil di luar New York dipanggil Bretton Woods. Perjanjian Bretton Woods. Apa dia tu? Amerika kata, semasa Perang Dunia Kedua, kami telah biayai Eropah dengan senjata, bom dan sebagainya. Eropah bayar kami dengan emas. Jadi kami ada banyak emas. Jadi kami nak cadangkan sistem baru dunia ni ialah sistem US dollar yang bersandar kepada emas. Dia ada sebut 1 US dollar tu berapa gram emas kita boleh pergi. Bukan kita lah. Kerajaan boleh pergi, serah duit Amerika tu dia dapat emas, boleh bawa balik. Jadi dia kata biar US dollar bersandar kepada emas dan duit negara lain bersandar kepada US dollar. Jadi kita nampak ada kaitan juga dengan emas kan. Itu dia panggil gold standard. Maka pada tahun 70-an berlakulah apa yang dipanggil Perang Vietnam. 68 lagi berlaku perang. Perang ni sebenarnya mahal. Jadi apa yang Presiden Nixon buat, dia tahu bahawa kalau dia cipta duit banyak mana pun dunia tak tahu. Dia boleh cipta. Jadi dia guna mesin dia tu untuk cetak US dollar untuk BIE Perang Vietnam.
Jadi perkara ni di-shark oleh Presiden de Gaulle antara lain lah. Presiden de Gaulle Perancis ya, tu. Dia beritahu, dia telefon pada tahun 1971. Dia mungkin hari Khamis lah katakan. Dia telefon Presiden Nixon, dia kata, baik, awak berjanji kami boleh tukar US dollar dengan emas ya. Baik, saya nak sampai di Amerika pada hari Isnin dengan 2 kapal terbang penuh dengan US dollar. Saya nak balik dengan emas. Dia beritahu kepada Presiden Nixon. Ya. Maka bila Presiden Nixon letak telefon, ketar lah. Duit mana ada? Dia tipu selama ni. Dia cipta duit. Ini yang saya nak beritahu tuan-tuan ni. Amerika tipu. Sebab tu dia boleh ancam negeri Arab, dia boleh ancam Al-Aqsa Palestin sebab dia cetak duit tu. Nixon dah panik. Dia bincanglah dengan dia punya penasihat. Malam Ahad, bukan malam Ahad, orang putih kata Sunday night. Kita malam Isnin besok de Gaulle nak sampai ni dengan US dollar 2 kapal terbang. Dia umumkan kami tidak lagi akan benarkan pertukaran US dollar kepada emas. Dia kata sorry lah, dulu boleh lah tapi sekarang kami tak mau dah. Maknanya dia kata what can you do? Apa awak boleh buat? Itu keputusan kami. Ya? Jadi bermula daripada tarikh tersebut, bulan saya tak ingat, tapi tahunnya 1971, duit Amerika tidak lagi bersandar kepada emas, dicetak sewenang-wenangnya oleh Federal Reserve. Duit negara-negara lain satu dunia bersandar kepada US dollar. Jadi kita nampak satu ni bersandar kepada kosong, kita bersandar kepada duit yang bersandar kepada kosong. Maka pada suatu masa setiap central bank ada dia punya emas lah. Tapi central bank ni saya nak cakap pun susah ya. Kalau boleh cari saya lah, kita jumpa teh tarik, saya boleh cerita lah. Ni umum ni saya pun segan nak bercerita ya. Pokoknya tidak ada lagi emas. Kita begitu yakin dengan US dollar, kita tidak kisah. Kita sebenarnya kita ikut telunjuk IMF. Kita ni governor lah yang sebelum ni ya. Saya tak nak sebut nama lah siapa-siapa. Jadi kita begitu yakin dengan IMF, kita kata tak apalah, kami pun tak maulah simpan emas, kami percaya kepada US dollar. Jadi duit ringgit sekarang, nak jawab soalan saudari Faridah ya, ialah bersandar kepada US dollar, tidak bersandar kepada emas. Ada apa-apa lagi soalan, Mi? So, ada yang bertanya, Saudara Ezran, apa alternatif? Tapi malam ni, macam mana kita nak bincangkan alternatif atau kita bincangkan masalah dulu? Dia selalu bila orang tanya alternatif tu, dia tak percayalah kita ada alternatif. Ada, kami ada. Tapi InsyaAllah ada. Kalau boleh kami nak pastikan semua orang faham masalah dulu. Satu lagi, Brother, ada Saudara Anne bertanya, how oppressive the system is? Saudari itu. Kalau mana saudari. Oh ya, saudari. How oppressive the system is. Saya rasa daripada perbincangan tadi, daripada apa yang saudara Zahid kongsikan, the worst oppression is oppression to umat Islam lah. Betul. Dengan terjualnya Palestin, tergadainya Palestin. Ya. Gini, Mi. Saya cerita tadi, saya biasa mengajar lepasan universiti yang tak ada kerja dekat PMB. Saya pernah lupa nama skim. Skim Latihan Satu Malaysia, kalau tak silap. Jadi budak-budak ni dia baru keluar universiti. Okay? Jadi happy je lah. Walaupun tak ada kerja, happy. Jadi saya geram juga. Saya bercerita benda yang menakutkan. Tapi dia happy. Saya kata ginilah. Baik. Saya akan doa awak semua dapat kerja. Masa tu saya mengajar mungkin tahun 2015 kot ya. Saya akan doa awak semua dapat kerja, awak semua jumpa jodoh, awak kahwin. Awak kahwin 2020 lah kata. Tahun sekarang lah. Ni saya bicara ni tahun 2015 ya. 2020 awak dapat anak. Awak dapat anak ya. Kerja pun ada, dapat anak. Susah lah tapi dapat anak.
Anak ni akan bekerja 25 tahun lagi lah. 2045. Jadi sekarang ni, masa saya dulu, harga rumah RM60,000. 2015, gaji saya RM1,200. Gaji awak, gaji mereka masa tu RM1,500. Sekarang ni harga rumah RM300,000. Gaji masa tu RM300,000, gaji awak RM1,500. Tolong beritahu kepada saya, pada tahun 2045 anak awak dah mula nak bekerja. Tolong beritahu saya harga rumah berapa? Gaji berapa? Baru dia pun tergamam, Helmi. Baru dia terfikir. Kalau bahasa orang putih kata, oh my God. Begitulah, oh my God. Jadi kalau kita tidak tinggal sistem ni, 2045, saya rasa harga rumah 2 juta. Harga kereta 500,000, gaji 3,000. Jadi akan kita teruskah sistem ini? Ini yang berbalik pada tajuk kita ni, biar awak hidup kita pikul ni. Betul ni, betul ni. Ini buat hidup kita pikul. Jadi sebenarnya saya kalau boleh saya tak nak pergi kepada solution. Solution tu ada, tapi kita nak tanya ada dah sampai kepada bab soalan. Ada apa-apa soalan yang tak terang ke, yang belum jelas ke, ada daripada sesiapa? Mungkin Brother Zahid boleh share tak agak nasihat untuk generasi muda kita lah, kalau ada apa-apa yang Brother Zahid boleh kita ubah sikit topik, nak tunggu soalan kita ubah sikit topik ya. Okay. Jadi masa saya mengajar unemployed graduates dulu, nasihat saya kepada mereka, janganlah kerja pekerjaan bergaji. Buatlah apa saja perniagaan, sebab apabila ada perniagaan, insya-Allah kita mula dengan kecil lah, tak kisah. Perniagaan ni memang peringkat awal memang susah ni. Contohnya kita ada accounting degree lah contoh. Kita duduk di Kemaman. Memang kita nak cari kerja. Kita nak cari kerja di Kuala Lumpur kan, ataupun di Kemaman. Tapi katalah susah nak dapat kerja. Kita pun pinjam duit sikit daripada mak ke ayah ke, kita buka syarikat accounting. Hilmi Accounting Services Kemaman. InsyaAllah. Okay. Perniagaan ni Hilmi, dalam jangka masa 10 tahun, 15 tahun, Hilmi tak perlu cari pelanggan dah. Dah terkenal satu Kemaman. Hilmi Accounting Services. Orang akan mencari kita. Contoh saya beri kepada mereka ialah membela rusa contohnya. Membela rusa di Lancang, Pahang. Memang tak glamour lah. Kita dah keluar degree engineering, degree ekonomi, nak bela rusa. Memang tak glamour lah. Tapi kalau kita sudah bela rusa selama 15 tahun, Hilmi, bukankah pasaran telah tetap? Bukankah kita sudah ekspor ke Hong Kong, ekspor ke Eropah? Betul tak? Jadi maksud saya, Hilmi tanya tadi apakah nasihat saya kepada anak muda? Nasihat saya kepada anak muda ialah berniaga. Sebab kalau nak bergaji juga, dulu isteri kena, sekarang isteri kena kerja lah. Dulu gaji, orang gaji ni 400-500 200-300 pun boleh kan. Sekarang berapa Hilmi nak ambil orang gaji Indon sekarang? Kita paling kurang pun ada. Gaji kita berapa? Nak gajikan Indon lagi. Lepas tu jam, Masya Allah, nak berulang daripada Petaling Jaya nak pergi ke Kuala Lumpur tu. Itulah. Satu lagi, yalah, mungkin daripada pandangan saya jugalah, kalau kita berniaga ni, dia punya kalau bekerja dengan orang, paling tinggi pun kita boleh naik pokok kelapa ya, tapi kalau kita berniaga, the sky is the limit. Betul. Jadi okay. Jadi kalau saya nak mula on the solution pun, it will take me another half an hour. So percayalah kita ada solution dia. Kalau pergi kepada kita punya website pun, saudara akan dapati kita pun bekerjasama dengan parti politik tertentu. Kami apolitical ya, kami apolitical. Bermaknanya kami tidak berpihak kepada mana-mana parti politik ya. Tapi siapa yang sudi bekerja dengan kami akan beri sokongan sepenuh.
sokongan ya. Jadi penyelesaian tu saya ingat kita buat sesi lain lah. Ada apa-apa soalan lagi Mi? Saya tanya, ada apa soalan lagi daripada tetamu kita? Okey, mari kita lihat ada soalan lagi. Baik. Jadi for the time being dia sementara bila dah bagi rakan-rakan kita yang dah mendengar sesi kita ni, ada nasihat-nasihat yang kita boleh share dengan dia orang tak? Untuk sementara sesi solusi nanti. Baik. Dia sesuatu reformasi, sesuatu perubahan ya, pada pandangan kami lah ya, tidak akan berlaku melainkan bermula daripada pemerintah. Jadi bermaknanya kita boleh cubalah macam-macam, kita boleh cuba tanpa melibatkan pemerintah, bolehlah. Tapi saya rasa pencapaian dia tidaklah begitu. Jadi ini yang MMJ cuba lakukan memperkasakan rakyat melalui pengetahuan. Betul. Dan dengan kuasa rakyat nanti mungkin boleh membuat perubahan lah. Betul Helmi. Okay. Jadi kami ni dalam peringkat memberitahu rakyat tentang masalah dan kami minta sokongan daripada tuan-tuan dengan like ke, dengan isi borang supporter ke. Jadi bila kami bersuara besok, kami boleh kata kami ada 1 juta. Contohnya 1 juta penyokong. Please pay attention apa yang kami cakap sebab ini 1 juta undi. Kita berhasrat benar untuk berkisar di dalam pemerintahan supaya kita boleh laksanakan apa yang kita buat. Perkara yang kita nak buat ni saya beritahu terus teranglah. Perlu dibuat oleh Kementerian Kewangan. Perlu ada Perdana Menteri yang faham, Menteri Kewangan yang faham, kemudian barulah kita boleh laksanakan. Jadi kami tak tahu nak sampai ke sana macam mana. Buat peringkat ni, fasa 1 ni, kami cuma nak beritahu kepada kita pergi jumpa rakyat, jumpa umat, terangkan masalah dia supaya satu gelombang sokongan akan timbul dan kita mula mendesak kepada kerajaan untuk buat perubahan. Itulah hakikat buat masa ni. Jadi satu lagi mungkin kita soalan terakhir ikut daripada Saudara Izran. Okay. Apa pendapat speaker tentang high possibility ramai rakyat Malaysia yang akan diisytiharkan muflis tahun hadapan kerana tak dapat serve loan bank? Kesan kepada individu, bank dan negara. Kalau boleh speaker tolong ulaskan. Itulah. Kita sentuhlah sikit tentang penyelesaian ya. Kalau gitu saya terpaksa juga sentuh sikitlah ya. Jadi masalah yang kita hadapi sekarang ni sebab kita telah swastakan penciptaan wang pada bank. Ya. Kalau kita fikir, saya rasa ramai akan setuju. Hak mencipta wang ni adalah satu hak yang sangat penting. Ya. Macam mana kita telah swastakan hak ni kepada swasta. Ya. Sebenarnya kita kena tarik balik. Kita kena tarik balik hak mencipta wang bubuh bawah kuasa kerajaan. Tapi kita tahulah, orang-orang soal, mana boleh. Parti pemerintah nanti happy lah. Kita tak sebut kerajaan Hilmi, kita sebut bawah parlimen. Ya. Jadi cadangan saya sebut saya ringkas, tapi saya rasa kita ada sesi lain. Cadangan kami ialah untuk tarik ciptaan wang daripada bank. Ya. Bank ni ada kita akan maaf cakaplah perkataan, kita akan pematikan apa yang tengah buat sekarang ni. Kita cipta 2 bank, 2 jenis bank. Satu bank sistem dia bank pembayar. Bank pembayar. Bank pembayar ni kerja dia membayar sajalah, macam debit card. Ya. Income dia lah yuran, fee. Untuk accommodate payment system je lah. Sistem payment pembayar. System saja. Dia payment system bank. Kemudian kita bentuk lagi satu jenis bank, kita panggil bank pelaburan. Bank pelaburan ni dia bertindak sebagai asset manager. Ada duit, dia labur. Ada duit, kita nak dia buat untung rugi lah. Kita tak mahu nak pinjaman kan. Jadi apa yang kita laku tu? Apa yang kita laku Hilmi ialah kita telah pisahkan akaun semasa daripada pinjaman. Apa-apa institusi yang kumpul 2 keupayaan ni ialah pencipta wang. Kalau kita pisahkan 2 keupayaan ni, maka bank tidak boleh lagi mencipta wang. Kita tarik balik hak pencipta wang kepada bank negara.
Kita letak, maknanya setiap rakyat, setiap syarikat ada current account, ada akaun semasa dengan bank negara. Yang mencipta wang ialah bank negara, hanya bank negara. Ya? Dan bank negara kita tarik daripada Kementerian Kewangan, kita letak bawah Parlimen. Sebab kita tak mau dituduh sekali lagi. Hey, MMJ ni apa ni? Nak serahkan hak cipta wang kepada kerajaan. Kita tak maulah cerita apa yang berlaku berlepas kan. Tapi risaulah. Orang Perak kata risaulah kan. Tapi kita jangan, kita tarik daripada Kementerian Kewangan, kita letak bawah Parlimen. Maka yang mencipta wang dalam negara ni ialah Parlimen yang bertindak untuk kebaikan rakyat. Jadi butir-butir dia tu kita mungkin sesi lain lah Ilmi ya. Tapi insyaAllah. Memberi gambaran sikit kepada yang bertanya, yang ingin tahu sangat ya apa dia penyelesaian MMJ. Jadi kita dah lebih sejam dah Brother Zahid. I think we should stop here lah. InsyaAllah kita akan adakan sesi webinar seterusnya selepas ini. Kita akan mungkin isu-isu yang lebih terperinci kita akan bahas dan bincangkan satu-satu. Okey, dan buat sementara itu pada rakan-rakan yang mengikuti kami di Facebook Live ni, kalau boleh terus menyokong kami, terus like, follow kami dan melawat website kami mmj.my ya, dan juga daftar sebagai penyokong kami ya. Jadi terima kasih Brother Zahid untuk sesi malam ni. Okey. So sampai itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.